Pergaulan bebas merupakan satu masalah sosial yang sering kali menimpa remaja. Golongan remaja ini dikenali sebagai golongan yang sedang menempuh fasa peralihan dari zaman terakhir kanak-kanak kepada zaman awal sebagai seorang dewasa. Pada masa kini, pergaulan bebas bukan lagi masalah yang dititik beratkan oleh masyarakat. Remaja masa kini dengan tiada rasa malu, mereka bergaul secara bebas tanpa mengira jantina dan menghiraukan persepsi orang lain. Perubahan ini dapat dilihat amat ketara berbanding dengan zaman dahulu di mana kaum wanita remaja amat menjaga perilaku diri mereka. Berpelukan, berpegangan, berdua-duaan dengan lain jantina, merokok, minum minuman keras, pengambilan dadah dan banyak lagi adalah satu perkara yang biasa dan fenomena ini sering berlaku. Antara punca berlakunya isu seperti ini adalah kerana kemajuan teknologi sehinggakan ia mempengaruhi gaya hidup anak-anak muda zaman sekarang. Didikan agama yang kurang diselami menyebabkan remaja tidak mengetahui batas untuk bergaul. Selain itu, kurangnya pengawasan daripada ibu bapa remaja itu sendiri membuatkan mereka rasa diri mereka seperti kurang kasih sayang. Insiden yang melibatkan pergaulan bebas di Malaysia kini termasuklah hubungan seks yang tidak terkawal hingga menyebabkan berlakunya kehamilan luar nikah dan penyakit yang boleh membawa maut seperti penyakit AIDS. Pihak yang terlibat seharusnya mengambil inisiatif supaya dapat mengurangkan isu pergaulan bebas yang semakin rancak ini. Antara pihak yang terlibat ialah termasuk ahli keluarga, remaja itu sendiri, pihak sekolah dan tidak lupa juga masyarakat sekeliling. Menurut Kamus Dewan, pergaulan membawa maksud percampuran. Umumnya, ia menerangkan bahawa pergaulan adalah satu bentuk interaksi antara seorang individu dengan individu yang lain. Dalam bahasa Arab, pergaulan disebut sebagai ikhtilat yang membawa maksud sama, iaitu pencampuran. Ianya berasal daripada kalimah khalata yakhlutu khaltan, manakala menurut Kamus Dewan juga, bebas membawa maksud tidak terhalang, lepas daripada kewajipan dan merdeka. Ia menerangkan bahawa bebas itu ialah sesuatu yang tiada batasnya dan tidak terikat dengan sesuatu. Maksud keseluruhan pergaulan bebas jelas di sini ialah percampuran yang tiada batas dan menunjukkan bahawa ianya adalah satu perilaku yang terlalu menyimpang jauh dari batas kehidupan normal dan melampaui adat. Secara amnya, rohani atau kerohanian membawa maksud kepada perkara yang melibatkan dalaman. Seperti yang kita sedia maklum, aspek rohani amat ditekankan dalam agama Islam. Menurut Kamus Dewan, rohani bermaksud roh dan batin yang berkaitan dengan jiwa. Dari segi perspektif Islam pula, rohani dikaitkan dengan sifat keimanan kepada rukun iman dan juga sesuatu yang berkaitan dengan jiwa dan lawan kepada jasmani. Sifat rohani tidak akan dapat dibangunkan sekiranya ia tidak berpandukan pada Al-Quran kerana sifat rohani ini adalah teras pembentuk perilaku diri. Oleh sebab itu, setiap remaja Islam perlulah berusaha untuk melibatkan diri, mempelajari tentang isi kandungan Al-Quran untuk membimbing seseorang itu ke jalan Allah. Golongan remaja merupakan bakal pewaris negara pada masa akan datang. Sejak akhir-akhir ini, pergaulan bebas di kalangan remaja tidak dibendung dan dikawal sepenuhnya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas ini, iaitu yang pertama, faktor dalaman dan yang kedua ialah faktor luaran. Faktor dalaman ini datang daripada individu tersebut. Terdapat dua faktor dalaman yang membentuk watak remaja yang mereka cipta sendiri. Pertama, perubahan identiti, iaitu keadaan perubahan biologi dan sosiologi pada remaja. Sebagai contoh, apabila seseorang menginjak ke fasa remaja kelak, rata-rata mereka pasti mempunyai keinginan mencuba atau mempunyai rasa ingin tahu tentang sesuatu perkara yang dilihat menyeronokkan, seperti mencuba mengambil dadah. Yang kedua ialah kawalan pendiri yang lemah. Golongan ini apabila dikawal oleh ibu bapa maupun para pendidik, iaitu guru, kemungkinan mereka mempunyai rasa ingin memerontak yang kuat. Maka mereka tidak mampu untuk melawan dengan diri mereka sendiri. Maka berlakulah pengaruh diri dalam melakukan perkara yang tidak diingini. Kita lihat pula dari segi sebab-sebab berlakunya pergaulan bebas di kalangan remaja. Terdapat 4 sebab berlakunya pergaulan bebas, iaitu yang pertama, kurang didikan agama. Melalui sebab ini, remaja bukanlah tidak mempunyai pengetahuan tentang agama, malah mereka tidak mempraktikkan secara realiti dan lebih gemar menggayakan corak kehidupan sendiri tanpa ada hala tuju hidup yang betul. Yang kedua, kemajuan teknologi. Sudah kita ketahui bahawa teknologi moden sangat penting pada masa sekarang. Oleh itu, ramai di kalangan remaja berlumba-lumba
dalam mendapatkan telefon canggih, sehingga menggunakan gadget tersebut sebagai alat untuk melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Maka berlakulah perkara tersebut secara realiti dalam kehidupan mereka. Seterusnya, kurang pengawasan ibu bapa. Mendidik anak-anak merupakan tonggak utama dalam pembentukan khasiat dan etika individu remaja dari dalam rumah. Ibu bapa yang hanya mementingkan kerjaya dan sibuk dengan kehidupan seharian tanpa memantau aktiviti anak-anak akan memberikan pengaruh yang buruk kepada kehidupan anak-anak. Anak-anak akan berasa terabai dan mula melakukan perkara yang memudaratkan seperti melepak, mengambil dadah dan sebagainya. Selain itu, ada juga ibu bapa yang memanjakan anak lebih dari segalanya sehingga menurut saja segala kemahuan anak-anak juga. Hal ini tidak sepatutnya berlaku. Ibu bapa seperti ini akan selalu berasa kasihan pada anak jika mereka mengokong segala aktiviti anak. Hal ini juga turut menjadi penyebab anak akan mengamalkan pergaulan bebas ini. Untuk sebab yang terakhir adalah kurang pendedahan kepada pendidikan seks. Pendidikan seks semasa di sekolah sangat perlu dititik beratkan kerana pendidikan ini berkemungkinan mampu memberikan dasar dalam mengelakkan golongan remaja terlibat dalam seks yang berleluasa. Apabila pendidikan seks ini tidak dipelajari, maka berlakulah seks secara rambang dan bakal membentuk masyarakat yang tiada penghayatan akhlak yang tinggi. Hal ini perlu dipelajari supaya golongan remaja dapat mempelajari ilmu yang penting seperti pendidikan seks. Seterusnya, terdapat beberapa isu atau insiden yang berlaku di Malaysia. Pertamanya adalah hubungan seks yang tidak terkawal dalam kalangan remaja. Apabila lelaki dan perempuan tidak menjaga batas pergaulan mereka, maksiat akan berlaku di antara mereka. Hal ini adalah kerana nafsu yang terdapat di dalam diri mereka tidak dapat dibendung apabila tidak menjaga batasan pergaulan. Kita semua telah sedia maklum bahawa apabila duduk secara berdua-duaan, sudah tentu akan ada yang ketiganya iaitu syaitan. Jadi, apabila berlaku keadaan sedemikian, nafsu akan menjadi tidak terkawal dan akhirnya terjadilah zina. Perbuatan zina merupakan satu dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT selagi mana kita tidak bertaubat kepadanya. Yang keduanya ialah tiada batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Pada era modernisasi ini, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram telah dipandang sebagai suatu kebiasaan dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju dan bukan lagi sebagai perbuatan yang melanggari syariat Allah SWT. Memanglah lumrah kehidupan manusia, perasaan ingin berpasangan akan memuncak ketika berada di alam remaja. Akan tetapi dari segi agama, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan pelbagai perkara yang menyimpang jauh dari ajaran agama akan menanggung dosa yang amat berat. Yang ketiganya adalah hamil anak luar nikah. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas berpotensi tinggi untuk menjalinkan hubungan seks di luar nikah. Hal ini akan menyebabkan si pelaku perempuan tersebut mengandung sebelum berkahwin. Dalam keadaan sebegini, pasangan remaja yang tidak mempunyai pegangan agama serta-merta akan menjadi manusia yang tidak berperi kemanusiaan dengan meninggalkan bayi yang baru dilahirkan di tempat-tempat yang tersorok seperti di tepi tandas, di dalam tong sampah, di tepi longkang dan sebagainya. Mereka ini langsung tidak mempunyai sikap simpati terhadap bayi yang tidak berdosa itu. Dan akhirnya adalah penyebaran penyakit-penyakit yang membawa maut. Terdapat pelbagai penyakit yang telah muncul disebabkan oleh hubungan seks bebas ini. Tidak kiralah penyakit mental ataupun fizikal. Antaranya ialah AIDS. Penyakit ini boleh menyebabkan kematian dan penawarnya masih belum ditemui sehingga kini. Tambahan pula, perempuan yang melakukan hubungan seks bebas ini juga akan lebih berpotensi untuk mendapat penyakit seperti sifilis dan kanser servis. Penyakit-penyakit ini amat berbahaya kerana ianya boleh menyebabkan kematian sekiranya tidak dirawat dari awal. Selain itu, mereka yang mencuba dadah atau bahan-bahan terlarang yang pada mulanya hanya untuk suka-suka sahaja juga akan mengalami ketagihan dan berpotensi memudaratkan kesihatan mereka dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya adalah implikasi pergaulan bebas terhadap rohani. Pertamanya adalah meruntuhkan akhlak peribadi seseorang.
Hubungan seks bebas akan menyebabkan keruntuhan akhlak kerana si pelakunya telah mengabaikan ajaran agama Islam. Mereka akan mengamalkan budaya hedonisme, iaitu budaya yang mementingkan keseronokan semata-mata dan tidak mempedulikan tuntutan agama serta tidak takut dengan dosa yang akan ditanggung oleh mereka kelak. Tambahan pula, remaja yang kerap bersosial dan sering keluar berdua-duaan tanpa sebarang ikatan yang sah akan mudah cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang merosakkan akhlak dan tingkah laku diri mereka. Yang keduanya adalah terpesong di jalan yang salah. Kebanyakan dari remaja yang terlibat dalam aktiviti pergaulan bebas mempunyai tahap keimanan yang lemah, kekurangan ilmu pengetahuan dan tahap penghayatan agama yang sangat rendah. Perkara ini akan menyebabkan akal fikiran mereka mudah dikuasai oleh nafsu daripada menggunakan akal fikiran yang waras. Hal ini adalah kerana tahap iman yang ada di dalam jiwa mereka adalah lemah dan kosong. Manusia yang lemah tidak akan takut dan gentar akan hari pembalasan di akhirat kelak. Hal ini akan menyebabkan mereka tidak dapat membezakan kebaikan dan keburukan serta kebenaran dan kebatilan. Dan akhir sekali adalah kesihatan mental merosot. Semasa di peringkat remaja, manusia mengalami perkembangan fizikal dan emosi yang sangat ketara berbanding di peringkat lain. Waktu remaja merupakan titik permulaan kepada kemahuan mereka untuk merasai kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah hak dari segi fizikal dan emosi, di mana mereka tidak mahu lagi dikongkong oleh keluarga. Perkara ini akan meregangkan hubungan antara mereka disebabkan oleh perkara-perkara yang biasanya dipengaruhi oleh emosi dan seterusnya akan melenyapkan perasaan hormat kepada orang tua mereka. Apabila bergaduh dengan keluarga, hal ini sudah semestinya akan memberi impak yang amat mendalam kepada kesihatan mental mereka. Mereka akan mudah berasa tertekan dan akhirnya berpotensi untuk mengalami kemurungan. Antara cara-cara untuk mengatasi pergaulan bebas dalam kalangan remaja ialah mengeratkan hubungan sesama keluarga, memilih rakan yang baik, meningkatkan pengetahuan agama, pihak sekolah memberikan pendedahan yang tepat, serta peranan masyarakat untuk saling menegur. Cara yang pertama untuk mengelakkan aktiviti pergaulan bebas ialah mengeratkan hubungan sesama keluarga. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan remaja yang sedang meningkat dewasa. Ibu bapa perlulah memberi kasih sayang serta perhatian yang secukupnya kepada anak-anak. Ibu bapa juga haruslah mengajak anak-anak untuk meluangkan masa bersama-sama dengan melakukan aktiviti bergotong royong mengemas rumah. Selain itu, ibu bapa juga haruslah mengajak anak-anak untuk melakukan aktiviti solat berjemaah serta memberi didikan agama yang sempurna kerana akhlak baik seseorang anak bermula dari didikan ibu bapa yang baik. Cara yang kedua untuk mengatasi pergaulan bebas ialah dengan memilih rakan yang baik. Kita haruslah mencari kelompok kawan yang mempunyai sifat-sifat yang baik agar kita tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Kita perlulah memilih kawan yang mempunyai akhlak serta akidah yang baik agar mereka sama-sama mengajak kita ke arah kebaikan. Kita haruslah mengelakkan dari berkawan rapat dengan kawan yang berlainan jantina kerana ia akan menjurus kepada ikhtilat seterusnya menyebabkan berlakunya maksiat. Selain itu, cara-cara untuk mengatasi pergaulan bebas ialah dengan meningkatkan pengetahuan agama. Sebagai seorang remaja Muslim, kita diwajibkan mempelajari serta mendalami ilmu agama. Remaja haruslah mendampingi orang-orang alim agama supaya kita turut terhindar dari aktiviti pergaulan bebas agar dapat menjadi insan yang berakhlak mulia yang sentiasa menjauhi perbuatan yang mungkar. Pihak sekolah juga perlu memberikan pendedahan yang tepat agar dapat mengatasi masalah sosial dalam kalangan pelajar. Pihak sekolah haruslah memberi pendedahan tentang keburukan pergaulan bebas yang semakin membimbangkan di mana ia boleh menjurus kepada perbuatan zina dan berlaku maksiat dalam kalangan remaja di sekolah. Pihak sekolah perlulah mengasingkan pelajar lelaki dan pelajar perempuan semasa berada di sekolah untuk mengelakkan berlaku ikhtilat serta kemesraan dengan sesama pelajar yang berlainan jantina. Guru-guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi teguran serta mendidik para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas dengan melaksanakan hukuman yang tegas
sekiranya berlaku masalah sosial dalam kalangan remaja di sekolah. Akhir sekali, cara-cara untuk mengatasi masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja ialah peranan masyarakat untuk saling menegur. Sebagai masyarakat Malaysia yang prihatin, kita mestilah memainkan peranan masing-masing untuk menegur remaja sekiranya melihat mereka bergaul bebas tanpa menghiraukan batas-batas pergaulan sebagai seorang Muslim. Kita haruslah melaporkan kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan undang-undang kepada mereka yang bebas dalam bersosial sehinggakan berlakunya maksiat seperti berdua-duaan sebagai pasangan kekasih tanpa sebarang ikatan sah yang akan menjurus kepada perbuatan zina.